الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 69 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana dengan limpah rahmat Allah sahajalah kita diberi peluang untuk berkuliah semula, berhimpun semula, walaupun kali ini dengan norma baru, dengan SOP-nya. Mudah-mudahan apa yang berlaku sebelum daripada ini, dengan COVID-nya, dengan PKP-nya, menjadi satu tazkirah yang berguna. Khususnya bila mana tak boleh pergi surau, kita berasa rupa-rupanya ada masanya Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan nak pergi pun tak boleh pergi. Nak pergi surau pun tak boleh pergi, nak pergi dengar pun tak boleh dengar. Nak mengajar pun tak boleh mengajar. Maka bila dia beri peluang semula, teringat balik yang ini. Seperti mana Nabi kata, Irtanim khamsan qabla khamsin. Kerja 5 sebelum 5. Rebut 5 ini. Dan sebab itu saya sebut, di antara ibrah daripada peristiwa COVID ini ialah ia merupakan tazkirah Allah. Allah sendiri beri tazkirah. Melalui butir-butir ceramah ni yang berupa sebuah wabak. Dan ditarik balik, dan hasilnya, kesimpulannya tazkirah ni ialah kita kena rebut bila diberi peluang untuk mari semayang berjemaah, mari dengar, dan kepada orang yang kuliah sendiri, mari kuliah. Kerana bila mari, Nabi kata, sihataka qabla saqamik, rebut waktu sihatmu sebelum mari waktu sakit. Wa firagaka qabla syughlik, waktu kosongmu sebelum hari waktu sibuk. Benda-benda macam ini sangat mustahak untuk kita bubuh pada otak kita, dalam hati kita. Barulah tazkirah itu benar-benar kita hadap sebulan 2 bulan hari itu benar-benar berfaedah untuk kita, khususnya orang Islam dan khususnya lagi orang surau masjid. Alhamdulillah, kita nak sambung pengajian Sahih Al-Bukhari, yang mana kita masih belajar awal-awal tajuk Kitabul Iman. Kitab yang membicarakan tentang ibu tujuan diutuskan Nabi Muhammad SAW khususnya, dan seluruh Nabi-Nabi amnya, iaitu untuk menjadikan semua manusia, tak kira Melayu, Arab, Cina, India, Kadazan, Iban, semua sekali, orang yang beriman. Orang yang mentauhidkan Allah. Dan inilah yang dibawa
walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Demi sungguh-sungguhnya Allah Ta'ala kata, kami utus bagi setiap umat itu utusan kami. Macam-macam nama ada. Dan Rasul-Rasul ini walaupun namanya macam-macam, zamannya macam-macam, cabarannya tak sama, gagasannya sama. An ya'budullah, abdikanlah diri kamu pada Allah. Allah saja. Jadilah kulibata Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhkan diri kamu daripada menjadi pengikut taghut. Taghut, apa saja yang cuba menjadi Tuhan selain daripada Allah. Tolak apa nama dia, siapa dia, kaya macam mana pun. Ini jangan Nabi-Nabi. Inilah yang menjadi perbahasan awalan bagi kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman bawa beberapa tajuk-tajuk kecil. Di antara yang dah kita baca dan yang sedang kita baca ialah Babu Umuril Iman. Bab pada menyatakan beberapa kerja buat yang merupakan iman. Kadang-kadang tak sedar pun itu iman. Tak sedar pun benda ini benda yang merupakan ada pahala di sisi Allah. Seperti mana dalam hadis yang sahih Nabi kata, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nabi kata kemaluanmu tu kalau mu bubuh tempat yang betul boleh pahala. Lalu sahabat Nabi kata, Rasulullah, tebal tak boleh pahala pun kami Rama juga bini kami. Tebal tak boleh pahala. Boleh pahala juga. Nabi kata, tidak ke kalau dia letak di tempat yang haram, dia berzina, boleh dosa? Ya, boleh dosa kalau berzina. Maka kalau selayaknya kalau dibubuh di tempat yang betul, maka dia diberi pahala. Dan ini berhajat pada mengaji, belajar. Dan kita sebut sama, Islam ini bukan agama. Tak betul kalau kata Islam ni agama. Ritual. Sembahyang saja, puasa saja, bahkan Islam adalah cara hidup. A way of life, orang putih kata. Cara hidup. Inilah Islam. Baik. Kemudian kita dah baca ayat Quran yang dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam memulakan tajuk ini. Dan insya-Allah malam ini kita masuk hadisnya. Kata Imam Bukhari, Haddatsana Abdullah bin Muhammad. Telah menceritakan kepada kami, guru kami, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far bin Yaman Al-Ju'fi rahimahullah. Dan saya nak sebut sikit saja tentang guru Imam Al-Bukhari ini. Dia juga dikenali dengan dengan gelaran Al-Musnadi. Al-Musnadi. Musnadi ini gelaran yang merujuk pada ilmu hadis. Al-Musnadi. Musnad maknanya hadis yang ada sanad. Al-Musnadi ialah seorang yang mahir dalam ilmu hadis ini. Dan di antara guru-guru bagi Abdullah bin Muhammad ini ialah Sufyan bin Uyainah. Mungkin adik-kakak biasa dengar. Ini juga guru Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kira dia ni sekelah lah dengan Imam Syafi'i. Kalau nak suruh kenal. Dan juga antara gurunya Fudail ibn Iyad, ini masyhur. Salah seorang wali di antara wali-waliullah, seorang tabi'in yang masyhur. Dan juga Imam Abdul Razak, ini antara sebagian kecil tutup guru bagi orang ini. Dan di antara muridnya tentulah Al-Imam Al-Bukhari sendiri. Dan Abu Zur'ah Ar-Razi dan beberapa ramai lagi yang tak perlu saya sebut. Kalau sebut pun tuan-tuan tak kenal. Melainkan ni pengajian universiti ke, kita sebutlah ini. Baik. Dan apa yang menariknya, Imam Al-Bukhari belajar dengan orang ini, dengan Abdullah ini. Dan Toki Abdullah ini adalah orang yang mengislamkan Toki Imam Bukhari. Ya, kerana Bukhares. Bukhara ni bukan negara Arab, jauh daripada semenanjung tanah Arab, di Asia Tengah. Dan dulunya duduk bawah Soviet Union. Bahkan imam-imam hadis tak tahulah kehendak Allah mari daripada situ, bukan orang Arab. Sunan Sittah, 6 kitab hadis yang menjadi rujukan utama. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, ini semua bukan orang Arab. Bukan sekadar bukan orang Arab, jauh daripada negara Arab. Negeri-negeri dia ni dipanggil Biladu ma wara an-nahar. Negeri balik sungai.
Orang Arab panggil, awak negeri mana? Negeri balik sungai. Lepas pada sungai. Lepas pada Iran. Nak boleh sapa ke negeri dia, nak boleh jumpa dengan negeri Madinah ni, berjumpa dengan Iraq, berjumpa dengan Iran. Lepas pada sungai tu baru negeri dia. Tapi daripada negeri yang jauh inilah lahirnya penjaga-penjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan Islam bukan hak orang Arab. Kalau orang Arab tinggal, orang Arab rugi. Islam tak ada hajat dengan orang Arab. Dan kalau orang Melayu tinggal 10 kali lagi, tak ada hajat Islam dengan orang Melayu. Sebab dia tinggal Islam, dia rugi. Islam tak ada apa-apa pun. Kalau dia sama dengan Islam, maka dia untung dunia baik, dia untung akhirat baik. Dan bila dia negeri yang bukan negara Arab, tentulah negeri ini kemudiannya dimasuki oleh Islam. Islam mari. Dan Islam bila mari, dia tak panggil jajah. Dia tidak panggil kuasa imperialis. Bahkan dia Islam sebut bila dia mari sebuah negeri sebagai futuh. Fathu Makkah, Fathul Iraq, Fathul Syam. Buka. Islam sebut bila dia mari sebuah negeri, dia buka negeri itu. Dan apa makna buka? Banyaklah tafsirannya. Bahasa mudah orang kampung. Negeri itu sebelum masuk Islam, opih dia di langit tutup. Tak ada opih dengan langit. Opih dia dengan iblis, dengan setan, dengan hawa nafsu dia, dengan kepala otak dia, dengan pengalaman dia. Kalau benda yang dibuat tu sedang molek dengan opih di langit, sedang molek lah. Tapi biasanya tak sedang molek, tak belaga molek. Maka marilah bala. Bukan sekadar bala yang nama banjir, nama taupang, nama macam COVID baru ini. Bahkan bala nama keruntuhan akhlak, keruntuhan tamadun, kezaliman, sistem feudal. Panggil sistem apa pun, memperhambakan sama-sama manusia. Ini untuk. Itu Islam bila dia mari, dia kata dia buka. Buka apa? Buka ofis. Buka pejabat langit. Supaya negeri ini bila masuk Islam, dia mulai cuba selaras. Dia dengan langit. Selaras. Sebut bahasa kapung-kapung begitu je. Kalau tak tinggi-tinggi, payah juga. Dan meninggal dunia Tok Guru Imam Bukhari ini pada tahun 229 Hijrah. Ketika mana umurnya 90 tahun. Kata Abdullah bin Muhammad. Kita nak pergi pada matan hadis. Qala haddatsana Abu Amir Al-Aqadi. Kata Abdullah, Tok Guru Imam Syafi'i ini, Imam Bukhari ini, telah menceritakan kepada kami, guru kami, Abu Amir Al-Aqadi. Juga nama yang boleh jadi tak lagi dengar pun. Tapi merupakan salah seorang imam, salah seorang ulama hadis yang besar di kota Basrah. Dan meninggal dunia pada tahun 104 Hijrah. Qala, katanya, haddatsana 204 Hijrah. Katanya telah menceritakan kepada kami, guru kami, Sulaiman bin Bilal. Ini juga nama yang kita dah dengar juga. Dan dia merupakan bukan sebarangan orang juga. Seorang tok guru besar, seorang mufti. Orang yang menguasai beribu-ribu hadis. Berbangsa Quraisy, bangsa Tamim, At-Tamimi. Dan merupakan tabi'in. Anak murid kepada anak murid sahabat Nabi. Di antara gurunya ialah Abdullah bin Dinar, Zaid bin Aslam dan lain-lain ini kalangan tabi'in. Dan di antara anak itu gurunya, antara anak muridnya Al-Imam Al-Qa'nabi, Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak dan lain-lainnya. Kemudian kata Sulaiman an Abdullah bin Dinar, telah menceritakan, saya ambil hadis yang kita nak baca kayak gini daripada satu orang nama Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar adalah seorang tabi'in, murid pada sahabat Nabi. Dan antara gurunya di kalangan sahabat Nabi adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, dan kedua-dua orang ini merupakan syaikhus sahabah, maha guru di kalangan sahabat Nabi, orang alim di kalangan sahabat Nabi. Dan Abdullah bin Dinar merupakan murid pada antaranya dua orang sahabat Nabi yang besar ini. Dan Abdullah bin Dinar juga belajar, juga mengambil hadis daripada sahabat Nabi, dia ambil juga daripada tabi'in macam dia juga. Antaranya dia ambil daripada Sulaiman ibnu Yasar. Di antaranya dia juga belajar dengan ambil hadis daripada Abu Saleh As-Samman yang akan disebut nantinya. Ini tabi'in macam dia juga. Jadi dia menunjukkan orang jamaah itu dalam menuntut ilmu ni tidak ada taraf. Mereka terlalu dahagakan ilmu. Tak peduli walaupun dia ambil dengan anak murid dia sendiri.
Walaupun dia ambil dengan orang yang setara dengan dia sendiri. Kerana nilainya ialah ilmu itu. Ilmu itu. Kalau kita baca dalam hadis, bagaimana ada sahabat Nabi, Sayyidina Jabir, kalau tak silap saya, ataupun yang lain, bila dengar ada satu hadis daripada satu orang di Syam, beribu-ribu kilometer, beribu-ribu batu, dia pergi. Dia sahabat Nabi, dia dengar ada hadis, yang walaupun dia sempat dengan Nabi, hadis itu dia tak dengar Nabi kata. Dia rasa rugi. Dia siap unta dia. Sebulan nak boleh sampai ke Syam. Rupa-rupanya hadis itu daripada sahabat dia. Memang sama-sama sahabat. Sayyidina Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu an, peluk dua orang ni. Lama tak berjumpa sahabat Nabi belaka. Dulu perang sekali semua dengan Nabi, hidup susah senang sekali dengan Nabi. Sekarang duduk jauh-jauh kerana nak menyebut luaskan Islam. Dia berjumpa, dengar awak ada hadis begini-begini. Betul, ya sungguh. Habis, salam, assalamualaikum, balik semula. Nilai, ilmu. Kita ni ilmu mari tangga. Tapi tak berasa rugi, kalau sekiranya terlepas satu-satu ilmu. Dan Abdullah bin Dinar ini mempunyai murid-murid yang kemudiannya menjadi imam-imam yang besar, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, di antaranya Imam Malik sendiri, Imam Malik mazhab Malik, Sayyidina Abdullah bin Dinar antara gurunya, dan Sufyan ibn Uyainah, guru Imam Syafi'i juga merupakan anak murid dia, dan juga Syu'bah dan lain-lain. Beliau tabi'in ini Abdullah bin Dinar, dan menarik juga nama ayah dia Dinar. Dinar ni Pitih. Abdullah bin Pitih. Orang itu beri nama anak Pitih tu Dinar, beri nama. Kan apa Allah Alam. Tapi ini merupakan Sayyidina Abdullah adalah tabi'in yang besar. Meninggal dunia pada tahun 127 Hijrah. Baik. Kata Abdullah bin Dinar, an Abi Saleh. Saya ambil hadis ni daripada Abu Saleh. Abu Saleh, nama betul dia Zakwan bin Abdullah, dan merupakan bekas hamba pada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Juwairiyah Ummul Mukminin Al-Ghatafaniyah radhiyallahu anha, dan gelaran dia Abu Saleh As-Samman. Dia ni dalam bahasa Arab, As-Samman ialah penjual minyak sapi. Hadis ni mengambil mana hadis ni? Daripada Abu Saleh As-Samman. Abu Saleh token minyak sapi. Kita nak jadi ustaz baru erti hadis. Nak mengaji Masri baru nak erti hadis. Orang zaman itu, hadis Nabi ni adalah hak dan keperluan pada seluruh orang Islam. Tak kira siapa dia pun dia. Dia merupakan pesaka. Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima. Kita dengar semua hadis ni. Nabi kata, aku akan mati, aku tidak akan menongkok langit. Dan bila aku mati, aku tak ada, aku ada dua saka. Saka ni aku, ibarat aku dah, macam aku hidup-hidup. Kitabullah, Quran, wa sunnati, dan juga sunnah aku. Dan khasiat dua benda ini, lan tadillu ba'di, mu tidak akan sesat. Mu duduklah mana-mana pun, zaman apa sekalipun, siapa dia mengetah, siapa dia rakyat, kalau dua ini peganganmu, khasiat dia, mu tak akan sesat. Walaupun mu seorang dirimu, tak akan sesat. Dan kita bukan sama-sama ada ustaz di tepi kita, ada kitab untuk kita rajak, kaji-kaji kita duduk seorang. Dan berhajat untuk buat sesuatu, tak buat sesuatu. Dan mesti ada orang panggil ilmu-ilmu yang seperti ini. Sebab itu hadis Nabi bukan hak tok guru, bukan hak ustaz. Hak semua orang Islam. Sama kena mengaji, kena belajar. Kita pasti pas, biar saya sebut sikit, tak apalah. Kita hadis 40, kita suruh orang kita, walaupun dia ni bukan ustaz, cuba hafal beberapa hadis-hadis yang dihimpun, hadis 40 yang aja. Hari tu ada orang hafal ni, hanya banyak habis ni, tak ingat habis. Ustaz pun tak ingat. Hak tidak ustaz. Di mana Abu Saleh ini dikatakan dia lahir di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dia belajar dengan ramai sahabat Nabi yang besar-besar, di antaranya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini salah seorang antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. Dia juga merupakan murid pada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, anak murid pada Abu Hurairah, yang nantinya kita akan baca hadis ini, hadis Abu Hurairah. Bahkan Abu Saleh As-Samman
sempat hidup lama juga dengan Abu Hurairah, mengaji dengan Abu Hurairah lama juga. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu diceritakan lepas Rasulullah wafat, di antara kerjanya lah sebelum Tok Khatib mari khutbah Jumaat, Abu Hurairah akan sampaikan hadis-hadis Nabi. Kerana hari itu waktu khutbah. Ni khalifah tak tahu duduk di mana. Apa nama ni, press statement apa semua cerita, tapi khutbah tak boleh. Padahal bukan payah apa khutbah. Bahkan lebih lagi orang panggil terkesan, lebih berasa kerana dia orang sepatutnya bercakap atas mimbar itu. Tapi oleh kerana penjajah dah berjaya buat ini kerja suku benar, kerja ustaz, kerja tok imam, kerja tok lebah, maka orang tidak berasa ini kerja orang lain. Walhal beri khutbah ini, beri ucapan pada orang-orang ni, bakal ini ada TV, bukan sekat orang yang mari masjid tu boleh dengar, orang seluruh Malaysia, seluruh dunia boleh dengar melalui secara langsung semua sekali. Lagilah sepatutnya seorang Perdana Menteri khutbah. Kita hari ini Perdana Menteri baca doa pun kita, Allah bagus Menteri baca doa. Bukan sekat, maknanya kita tak ambuh sekat doa, lebih lagi kita nak kalau boleh sampai naik atas mimbar. Nah, Perdana Menteri lagilah orang panggil, orang akan dengar. Kan ini sepatutnya. Bila Ibn Abbas dengar Tok Khatib Khalifah mari, dia pun berhenti hadis. Itu sebelum Jumaat dia akan sampaikan hadis-hadis Nabi, Abu Hurairah. Dia juga Abu Saleh belajar dengan Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar, Sayyidina Muawiyah dan lain-lain radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Abu Saleh As-Samman an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini adalah hadis pertama dalam Al-Bukhari yang periwayat sahabatnya ialah Abu Hurairah. Seorang yang masyhur dan kampung apa ni, kampung kita ni itu. Batu 48 benda mak ni, benda mak ni, Balam Besar benda ni. Ada orang nama Abu Hurairah sini. Ada. Budak Tegamak nak nama Abu Hurairah. Ini sahabat yang masyhur, ahli syurga, orang alim di kalangan sahabat Nabi. Jadi kalau ada orang ada anak dia mengandung cucu dia nak tubik ni, duk mikir-mikir nak nama apa tu, Abu Hurairah sekali kira apa. Walaupun kita tahu kat kita tinggal Abu saja. Apalah Abu Hurairah. Ya, penyanyi kita tu Abu Hurairah nama dia. Orang panggil Abu ada. Seorang Abu Hurairah main-main dia, tapi dia periwayat lagu, tapi tak apalah. Ya, dan ini Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini oleh kerana dia masuk Islam agak kediang. 4 tahun lebih sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ceritalah apa peristiwa di Mekah dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Saya ceritalah perang Badar, perang Uhud. Ini dia tak ada. Dia dah mengujung sangat. Barulah Abu Hurairah masuk Islam, dan cerita Islamnya antara cerita yang menarik. InsyaAllah kita akan kongsi kalau sampai masanya. Dan Abu Hurairah itu adalah gelaran dia, bapa kucing. Dalam bahasa Arab, Hirrah makna kucing, Hurairah makna anak kucing. Jadi bapa pada anak kucing, kerana dia berhari pelihara kucing, berhari jaga kucing. Dan ada banyak riwayat yang sebagian besarnya dhaif, menyebut bagaimana dinamakan dia, dan dikatakan Nabi Muhammad SAW sendiri yang menggelar dia Abu Hurairah. Nama pasport dia berlaku khilaf di kalangan ulama. Bahkan Ibnu Abdul Bar mengatakan para ulama berselisih tentang siapa nama betul Abu Hurairah ni kepada 20 pendapat. 20 nama, ada kata nama ni, ada kata nama ni, ada kata nama ni, 20 nama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kata 30. Satu orang ada 30 nama. Kan itulah benda-benda yang seperti ini kemudiannya dijadikan hujah oleh orientalis. Itu mengatakan Abu Hurairah ni sebenarnya tak ada. Tapi satu watak yang direka oleh Bukhari. Direka oleh ulama hadis untuk tambah tambah hadis-hadis Nabi ini. Tapi sebenarnya walaupun berlaku khilaf nama dia, nama ayah dia, nama dia sebelum Islam, tapi mereka hampir sepakat. Nama betul dia adalah Abdul Rahman bin Sakhar radhiyallahu an. Nama betul dia Sayyidina Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhar
radhiyallahu an. Dan merupakan al-mukaththirun di kalangan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5,000 lebih hadis dia. Dan dalam kitab Al-Bukhari ini, hadis-hadisnya ada lebih kurang 400 lebih hadis-hadis daripada Abu Hurairah sahaja, tak termasuk dengan yang berulang. Baik. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, al-iman bid'u wa sittun syu'batan. Nabi kata dalam satu ceramah dia, kuliah dia, iman ini mempunyai 60 lebih cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sedang malu itu salah satu daripada cabang iman. Dalam menguraikan hadis ini, Nabi SAW sebut bahawasanya iman ini sebenarnya ialah buah kepada satu pokok. Apabila seorang itu beriman dari segi akidahnya, akidah kita tak nampak. Benda yang tersimpul di hati kita tentang Allah, tentang perkara gaib, tentang Nabi Muhammad SAW, tentang kiamat. Guana hati kita dengan benda ni? Itu orang itu saja tahu. Dan benda itu boleh berlakon. Dia boleh walak-walak dia percaya pada Allah. Kerana benda dalam hati perut. Dia boleh walak-walak dia percaya pada Nabi Muhammad. Dia boleh walak-walak dia percaya dengan kiamat. Boleh walak-walak belaka. Benda dalam hati perut. Dan ini, orang macam ni dipanggil orang munafik. Orang yang, dalam tak sama batin dan zahir dia. Zahir dia, dia tunjuk dia beriman. Hati dia tak beriman. Sebab itu, iman hak Nabi Muhammad bawa mula-mula sekali kunci kemah di hatimu. Hak sembah, hak layak sembah siapa dia? Allah. Allah mana? Allah hak Nabi Muhammad royak. Tidak Allah hak ustaz ni royak, Allah hak orang ni royak, hak profesor ni royak, hak ahli falsafah ni royak. Tak, Allah hak Nabi Muhammad royak. Dialah Allah. Dialah saja yang layak disembah. Dialah saja yang layak dibubuh dahi ini di tanah kutuk dia. Dia seorang saja. Ini bubuh dalam hati. Sipu dalam hati. Nabi Muhammad dari segi manusianya nombor satu. Semua orang boleh rayak, boleh khabar, boleh cerita, boleh kata macam-macam, dan kita layak untuk tolak, untuk tekih, untuk tak mau terima hak dia rayak. Melainkan Nabi Muhammad seorang. Kerana dia walaupun dia orang, dia tidak sebarang orang. Dia utusan Allah. Sipu, puak dalam hati. Kemudian beranak macam-macam lah. Hari kiamatnya, dosa pahalanya, malaikat ni dalam hati. Pokok ini adalah pokok yang berbuah. Pokok yang berbuah. Tuan, kita ambil contoh mudah. Ada orang masuk di atu, sekadar terbeliak mata begitu je. Merah-merah muka. Ada orang masuk di atu, sampai atu cakap kat mulut dia. Kuak ni, kuak, atu cakap kat mulut dia. Boleh cakap, suara-suara dia, mulut-mulut dia, lidah-lidah dia. Tapi, orang panggil atu yang jungnya, yang jung cakapnya. Soalannya begitu. Iman duduk dalam, bila dia kuat sangat, dia akan berbuah di mulut, berbuah di mata, berbuah di telinga, berbuah di tangan kaki. Ini adalah thamaratul iman, buah-buah iman. Sebab itu kadang-kadang benda yang buah-buah iman ini tubik daripada orang yang tak beriman dan tak pakar pun. Baik hati, tak menipu, tak kena orang, tak tipu, tak rasuah. Dia ni kafir, acong. Buah-buah iman tubik daripada dia. Kenapa? Kerana sebenarnya asal manusia semua beriman. Alastu bi rabbikum? Tidakkah aku Tuhanmu? Mula-mula itu Allah Ta'ala buat. Qalu bala syahidna. Ya, betul. Mu Tuhan kami. Cuma bila tubik atas dunia ni, takdir Allah ni, orang ni tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, tidak berjumpa dengan ajaran Nabi Muhammad, tidak berjumpa dengan Quran, tidak berjumpa dengan pendakwah Islam. Maka iman yang asal ini jadi punah, jadi rosak. Tinggal bekas yang kemudian dipanggil dengan nama moral. Moral, sekadar moral saja. Nabi Muhammad nak baiki balik, nak betul balik. Sebab itu iman dia mesti ada, dia pohon yang berbuah, dia ada tanda dia. Tak boleh orang tu mengaku dia beriman, tapi tidak ada tanda. Sebab itu di antara lawan bagi iman ialah fasik.
Dalam Quran banyak ayat menunjukkan lawan bagi iman ialah kafir. Lawan bagi iman ialah munafik. Dan rajin-rajin, lawan bagi iman ialah fasik. Fasik ini apa? Yang saya sebut ajak. Fasik ini gelupah kulit. Asal fasaka yafsuku, asal maknanya dia kulit buah tu gelupah. Tak ada buah, tak ada kulit. Buah tak ada kulit ini agak tahu buah apa. Saya buat contoh. Apa ni, kita soyok buah apa nama ni? Buah pelang, soyok buah pes, soyok buah la, buang kulit dia. Kerak-kerak comel buah tah. Oh tak, buah apa? Pasal tak ada kulit. Buah mulut. Buah pes, buah la, buah mulut baru tahu. Yang ni ada orang yang dia beriman tapi tidak ada tanda iman. Bukan yang adanya tanda kafir. Tanda munafik yang ada pada dia. Cara dia bercakap, cara perbuatan dia, mata dia, telinga dia, cara kafir. Tanya, awak nama apa? Saleh. Ingat Yahudi saat ni, rupanya Islam. Bubuh mulut baru tahu buah la, buah pe. Lepas itu tak nak, kita nak iman itu dalam hati dan dia ada buah dia. Orang nampak, orang kenal, orang tahu. Lepas itu banyak dalam ibadat-ibadat Islam diminta kita menunjuk-nunjuk. Sebab itu riak bukan makna menunjuk-nunjuk. Riak maknanya buat bukan kerana Allah. Hatta dalam bilik yang gelap sekalipun. Tak ada orang mabuk untuk ditunjuk-tunjuk. Tapi buat bukan kerana Allah. Gatik beribu-ribu supaya apa nama ni boleh jalan atas air. Contohnya bukan kerana Allah. Nak cari benda pelik-pelik. Ini juga riak. Buat bukan kerana Allah. Walaupun tak ada orang tengok. Dalam Islam ada ibadah yang kita diminta menunjuk-nunjuk. Antaranya sembahyang fardu. Kita sotek kampung tahu. Bila sembahyang tu sembahyang yang dibuat di waktu siang hari terang benderang, bacanya slow. Sebab tak perlu dah baca kuat. Kalau kita bayang hari ni, siang dengan malam sama je sebab mereka mendatang ni. Hari tu tak ada mendatang ni. Malam adalah malam, siang adalah siang. Maka bila siang hari oleh kerana mata boleh nampak, Zuhur baca slow, Asar baca slow. Bila gelap, sama ada gelap subuh, gelap Isyak, gelap Maghrib, baca kuat lalu. Fatihah kuat, surah kuat, amin kuat, amin. Nunjuk. Dan macam mana yang saya sebut baru ni, pasal kuliah surah Tok Guru, macam apa namanya, air raya. Islam tak buat air raya, Rasulullah dah ajar air raya semayang surah masjid. Rasulullah semayang padang. Ini bukan mazhab, ini adalah sunnah. Tak ada mazhab lagi ini. Yang jelas, yang sarih, Nabi semayang padang. Nabi tinggal masjid Nabi. Masjid Nabi ni, kita habis ribu sanggup lagi pergi masjid Nabi. Kan Nabi royak, pahalanya berlipat-lipat jauh banyak banding dengan tempat lain. Nabi tinggal masjid dia, pergi semayang padang. Kita ni surah. Kita main raya surah kita tahun ni. Biar 5-16 ekor pun. Ada benda yang dibuat begitu. Kerana iman memang ialah benda yang bersyiar. Ada syiar dia. Ada tanda dia. Itu Nabi sebut, al-iman bid'u wa sittuna syu'bah. Jangan diingat iman ni benda dalam hati perut saja. Bahkan dia ada cabang-cabang yang banyak. Kita biasa dengar orang cakap, walaupun saya tidak tutup aurat, saya baik. Saya walaupun saya tak semayang, saya tak ada curi. Saya amal orang yang buat benda jahat dan dia berhujahkan dengan benda yang susu, iman dia untuk dia masuk diri di kalangan orang yang baik. Bersemabu habis kalau jadi begitu. Sebab itu bila kita beriman pada Allah, kita kena ingat orang beriman ni dia ada style dia. Dia ada peseng dia. Dia ada syu'bah, ada cabang-cabang yang banyak. Yang tak nampak nama akidah dan ada yang nampak. Dan yang nampak ini memang kena nampak. Dah ayah susu. Jadi Nabi kata al-iman, iman ini sebenarnya bid'u ni asal bahasa Arab, bilangan 3 sampai ke 9. Wasitun 60. Maksudnya Nabi kata iman ni ada 60 lebih cabang.
63 ke, 64 ke, 65 ke, Rasulullah SAW tak rayak secara jelas. Tapi Nabi kata ada 60 lebih, kat 70 cabang-cabang iman. Ada ulama yang cuba bilang, berijtihad. Pasal Rasulullah cakap ini bukan cakap sia-sia. Maka dia cuba kumpul. 1, 2, 3, nak suruh sampai 60 lebih ni. Bermacam-macam kalangan ulama-ulama hadis yang mengumpulkan benda ini. Dan Ibn Hajar Al-Asqalani sendiri dalam Fathul Bari cuba susun yang saya tak sebut sini kerana terlalu amat banyak cabang-cabang iman. Ada iman yang kerjanya kerja hati. Ada iman kerja hati ini seperti ikhlas, seperti sabar, bertawakal, berharap pada Allah. Kerja-kerja hati yang semuanya disandarkan pada Allah. Iman. Ada kerja-kerja iman, bekerja lidah. Mengucapkan la ilaha illallah. Sebut dengan lidah. Sebut dengan lidah Quran. Sebut dengan lidah zikrullah. Sebut dengan lidah benda-benda yang berbentuk nasihat-nasihat yang benar. Nasihat-nasihat yang baik. Guna lidah. Iman. Ini kerja iman. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Tengok mungkar. Sebut dengan lidah. Ini kerja iman. Lepas tu Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa tengok barang munkar, kalau dia mampu ubah dengan tangan, masuk kuasa dengan kuasa dia. Kemungkaran yang berlaku pada orang yang bawah kita. Orang bawah bagi seorang ayah ialah anak dia. Orang bawah bagi seorang toke ialah koli dia. Ini adalah orang yang ada kuasa dengan tangan. Orang bawah bagi sebuah kerajaan ialah rakyat dia. Dia kena ubah dengan tangan dia. Macam kita kerajaan Terengganu. Kita nak sekat orang tengok wayang, tak boleh. Kita bincang panjang benda ini. Bukan zaman dia dah. Hari tu, pergi tengok wayang dengan bunuh orang ni sama naik. Mana mata dosa betul punya. Saya sebab zaman itu. Masa zaman kebangkitan Islam. Tahun 80-an. 90-an. Pergi wayang tu, jual botol. Botol. Cina beli botol. Jual botol. Kita tengok wayang. Bayar ke toke. Mek. Bayar kalau tiket mahal, bayar tak pakai tiket ni 4%. Tapi kita suku dah jalan cerita, baru masuk. Masuk dulu. Tapi zaman sebelum saya sikit, wayang ni macam ke semayang dah. Orang kita tengok wayang. Orang seberapa tasang tu naik menambang. Gila-gila tengok wayang. Kalau cerita Hindustan, pasang Hindustan. Cerita orang putih, pasang orang putih. Menangis-menangis tengok wayang. Mari balik zaman hari ni, zaman filem ni dah jadi orang panggil. Jadi begitu dah filem. Tak ada orang dah boleh ngelak diri. Semua orang terlibat. Nak tengok ke filem. Sampai kerajaan terpaksa buat, nak sekat tak boleh. Buat apa? Finaskan benda. Bagi tapi-tapi filem ni. Ada mufti dalam tu, ada menteri agama, ada macam-macam orang ada. Maka kita nak sekat tak boleh. Benda ini mesti diurus. Urus. Supaya apa orang panggil tidak menjemput kemurkaan Allah. Kita nak sekat bahagian filem ni tak boleh. Kerana ini kerja orang lain. Tapi wayang gambar atau tempat duduk premis ni hak kerajaan negeri. Kita pun buat syarat. Laki suku boleh tengok. Nak gelepar boleh dalam tu. Laki suku, puang suku. Datang semayang orang buat suku. Padahal tak ada orang nak buat jahat pun. Ada sini orang nak buat jahat. Semayang. Tekor ke, nak peluk ke, nak tak ada. Orang mari kerana Allah. Malam-malam ada orang buat suku. Wayang gambar, gelap gugu. Kau lagi. Maka, orang, jangan dengar orang yang mengkritik. Orang ini dia tidak ambil, kalau tidak Islam, saya dia tak mahu ambil pengajaran bagaimana nak mengobat manusia. Kita tak boleh beri semua orang apa saja yang dia nak. Kita kerajaan urus. Supaya hak comel-comel, hak molek-molek. Walaupun tak boleh buat. Orang panggil 1%, 20, 30. Tak apa dah. Sikit-sikit orang panggil. Rasulullah SAW. Orang Arab hari tu haruk. Haruk ni macam air sejuk. Tapi Allah daripada langit, bila nak mengharamkan haruk, dia tidak mari. Kum! Mula-mula, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Muhammad, ada orang mari tanya, lagu mana berjudi, lagu mana minum haruk. Ini merupakan benda adat orang Arab. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Kata kalau Muhammad,
arok dengan judi ni satu benda yang sangat memunuhkan. Sekalipun ada manfaat. Ada bagus dia ada. Tapi punuh dia teruk. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kerosakan yang dibawa oleh arok dan judi ni lebih teruk daripada kebaikan yang ada pada dia. Ini awal-awal, bubuhlah otak dulu. Tak sekat lagi, cuma beri pemahaman. Apa yang nak ke arok sangat, tak sedar ke arok ni boleh membunuh. Boleh ni. Dah turun ayat. La taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Mulai haram arok ketika semayang. Nak semayang, tak boleh arok. Tak boleh mabuk. Lepas semayang nak minum, silalah. Ada sahabat Nabi. Ada kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sudah minum arok, semayang, layang perasaan. Dalam semayang, minum arok. Banyak habis ayat Quran. Tu ayat Quran. Tak boleh. Nak minum arok boleh, ketika nak semayang tak boleh. Kena stop arok. Peringkat. Mula dah lama tengok orang dah reti dan apa, turun ayat. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Bila orang dah faham, dah tengok peringkat-peringkat ini, bila turun ayat mengharamkan, tidak payah Nabi suruh orang Islam di Madinah. Apa orang panggil? Cuah arok. Siapa basuh habis Madinah. Cuah terus arok. Sedangkan ini air sejuk dia gitu. Tak ada arok tak jadi. Buat kita hari ni, cabarannya, cuba buat sikit-sikit. Wayang, nak kita tengok, suku. Main nak kira apa? Laki suku, puang suku. Dia kata, penatang di AP ni, jahat dia ni. Dia dah habis lagi nak buat punuh. Mengetah itu buat punuh dah. Tidak mengetah pun dia suruh buat punuh lagi. Dia kata, mak ayah nak kita tengok wayang, kena duduk suku. Bukan 100 tahun, rajin pada tengok TV. Habis tu pada duduk sama sekali. Sejam, 2 jam. Dia kata nak kita tengok wayang sangat. Nak tengok sekali, tengok 2 rumah. Ke mana? Nak tanya bogel pun tak apa 2 ekor. Sebelum nak tengok TV. Mu laki bini. Bila nak kita tengok tempat hak ni, kami sebagai kerajaan tidak boleh fikir awak seorang. Awak yang baik. Awak yang berjuru. Kami kena raih semua. Sana ada orang ada masalah. Hak jenis orang panggil, apa? Tak boleh kawan nafsu. Kena raih semua. Benda yang dibuat ni molek untuk semua orang. Banding dengan mudarat yang dia kata apa keluarga terpaksa pisah nak kena tengok wayang, sangat nipis, kecil mudarat tu banding dengan kalau kami beri semua sekali ni. Dan saya ingat lagi dulu panggung wayang ni tepat pak ua dengan mak ua ni. Ini sahih, kita tengok sendiri. 2 ekor senyap. Tengok TV dak buat dia buat filem suku pula situ. Dalam wayang, hak filem hak main tu hak dia sendiri buat. Se-filem lagi situ. Kemudian juga tempat buka puasa. Oh, dulu panggung pajar dulu, pak buka puasa, baju hitam ah. Saat sudah senyap bahan nasi dah tu. Ini benda-benda ni kita kena kawal para hadirin. Jadi ada iman ini terlalu amat banyak cabang-cabang dia sehingga kerja lidah, kerja tangan, kerja kaki ada yang merupakan kerja-kerja iman. Tu Nabi kata, mu pemerintah, kau tengok orang makan, siap. Apa ni, faman lam yastati' fa bi lisani. Kalau mu tak mampu cegah mungkar dengan tangan, dengan lidahmu. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau tak mampu juga benci dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Itulah Nabi kait dengan iman, selemah-lemah iman. Maknanya mencegah mungkarlah kerja iman. Kerja iman. Kerja yang boleh menyebabkan kamu masuk surga. Nabi kata dalam hadis, Nabi kata apa? Sayyidus syuhada Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Penghulu bagi semua orang mati syahid ialah Sayyidina Hamzah. Masyhur pak saudara Nabi perang Uhud radhiyallahu an. Wa rajulun, dan yang keduanya orang panggil timbalang dia. Wa rajulun, seorang lelaki di akhir zaman. Qama amama imamil jair, bangun di hadapan pemerintah yang zalim. Fa amarahu wa nahah, dia pun royak ke pemerintah tu, Perdana Menteri ke, siapa dia, presiden ke, tak betul, tak kena. Dia tegur. Faqatalahu, lalu dia dibunuh oleh pemerintah itu. Ini juga Sayyidus Syuhada, pemimpin orang mati syahid. Buat kerja ini, boleh mati syahid. Menunjukkan sah kerja ni, kerja iman. Kalau tidak mati syahid, ajar iman apa? Ini kerja iman.
Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan salah satu daripada cabang-cabang iman hak nampak lebih itu ialah malu. Malu adalah iman. Hadirin, malu ini benda yang Allah Ta'ala buat siap-siap dah. Tak perlu cikgu ajar. Hari ini cikgu nak ajar cara-cara nak malu. Ada sekolah? Tak ada. Seperti mana menangis, menguak, beresing, sedunia. Semua orang ada benda tu. Sifat orang panggil hak asal-asal dah. Allah Ta'ala buat siap-siap dah. Tak apa, cikgu kata, hari ini saya nak ajar cara-cara nak berasa hati. Tak ada cikgu nak ajar. Tapi orang reti sendiri berasa hati. Ini tidak perlu dia. Ini jibillah. Allah Ta'ala buat siap-siap. Termasuk al-haya, malu. Maka malu ini, jika sekiranya kerana Allah, maka dia adalah iman, ibadat. Kalau tidak kerana Allah, malu kerana polis. Malu kerana orang ni. Malu kerana Datuk Seri ni. Kerana boh ini. Bolehlah malu, orang panggil dia ni pemalu, dia ni malu. Tapi dengan kederak, malu pasal itu nak boleh pahala, tak ada. Ini bukan kerja iman. Tapi kalau malu itu, dia sambung sikit je kerana Allah, maka dia adalah salah satu cabang di antara cabang-cabang iman. Kan itulah malu yang dikatakan cabangan iman ini, malu yang membawa kepada molek dunia dan molek akhirat. Apabila malu ini tidak membawa kepada molek dunia atau molek akhirat, maka ini bukan cabang iman. Ini bukan malu yang dituntut. Sebab itu, para ulama ketika mana membahaskan berkenaan dengan perkara ini, mereka mengatakan asal malu ni dikena ada dua. Dikena ada dua elemen. Baru benda tu malu. Satu dipanggil taghayyur, satu dipanggil al-inkisar. Yang pertama, bila satu orang tu malu, taghayyur, berubah. Berubah apa? Muka dia. Kau orang malu kan? Muka jadi merah. Orang malu, jajak petak muka, jajak pejak hidung, jajak pejak baju. Oh, tak kena, serba tak kena. Berubah keadaan bila mari. Malu. Wankisar dan patuh. Patuh niat dia nak buat benda tu. Nak bercakap benda tu. Jadi patuh. Ini dua. Dan benda ini orang Islam ada, orang kafir ada, semua ada. Tapi orang Islam berubah muka dia, berubah keadaan dia. Dan patuh hati dia nak meneguhkan benda tu kerana malu pada Allah. Malu pada Nabi Muhammad SAW. Malu pada sama-sama orang beriman. Malu pada Quran hak dibaca saat ni. Malu pada semayang hak dia semayang saat ni. Malu, merasa malu. Allah malu. Pas semayang bahan selipar. Tak kena. Sebab itu, para hadirin, Islam sebenarnya bila dia mari, dia bukan nak ubah manusia jadi manusia lain. Dia nak bubuh manusia ni balik atas ketakhidiyah Allah Ta'ala. Itu Islam. Sebab itu, tidak ada satu benda pun yang disuruh oleh Islam memudaratkan. Bila memudaratkan, Islam tak wui. Contoh kita semayang. Ini semayang. Rasulullah sebut sama Nabi kata, rapatkan saf. Kerana sah yang renggang boleh menyebabkan hatimu berpecah belah. Tapi bila mana rapat sah ini boleh menyebabkan penyakit, boleh menyebabkan timbulnya benda ini, maka ketika itu hak comelnya bukan rapat dah, renggang sah. Inilah Islam. Sebab itu bila nak kata okey, nak sembahyang boleh tapi 12 orang. 8 orang. Nak semayang boleh, tapi sah jauh-jauh. Nak semayang boleh, 15 minit sebelum, fotokopi. Ini semua sekali tidak boleh mengeluarkan hukum ini, melainkan mujtahidun, ahli ijtihad, mufti, ulama, orang yang sudah bincang. Tak sedih cara Tok Jahil itu, hak mari lebar mengajuk. Pasal apa? Tak ikut sunnah Nabi, tak rapat kasar. Pasal apa tutup masjid? Tok Jahil, hatta menteri sekalipun, tidak ada hak untuk bercakap benda ini, melainkan orang yang ada otoriti agama. Iaitu ilmu untuk berijtihad. Dan kaedah fiqh kata, dia kata dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mengelak keburukan lebih dulu daripada cari kebaikan, cari pahala. Kalau sifat kata nak cari pahala tapi boleh menjadi susah, Islam tak boleh.
Kalau mu semayang berdiri menyebabkan mu jadi sakit, haram mu semayang berdiri, bukan semayang duduk. Islam mari nak menjadikan manusia tu hamba Allah yang manusia, bukan langsung jadi malaikat, jadi manusia. Boleh, bukan suruh semayang saja, suruh main, suruh bergurau, suruh bersaing, suruh bersokan. Islam suruh. Sebab itu dia benar-benarlah cara hidup. Islam ni, kita sebagai orang Islam, jadi orang Islam dan kita puas hati ikut Islam. Puas hati. Tidak ada buku, tidak ada profesor, tidak ada mana-mana cendekiawan boleh menggerakkan hati kita ini beralih ke hak lain daripada Islam. Setelah kita faham, gini. Ialah cara hidup. Dia semua. Dialah ekonomi, dialah politik, dialah sosial, dia belaka-belaka semua sekali. Dan dialah benda yang hidup. Boleh hidup di mana-mana. Sebab itu, benda yang Nabi tidak perlu royak. Malu. Semua orang malu. Cuma Nabi kata, malu ni kalau kena cara, iman adalah cabang iman. Buah-buah iman. Kalau kena cara malu ni. Bahkan dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, Nabi kata, iman ini ada 60 lebih cabang. A'laha, la ilaha illallah. Paling tinggi sekali ialah ucapan la ilaha illallah. Itu setinggi-tinggi iman. Dan yang paling bawah sekali, imatatul adha. Kutik sapoh yang mengganggu orang. Itu iman. Berapa ekor orang kita buat benda ni? Dia tidak sedar benda itu iman. Dia rasa bersalah kalau tidak semayang. Dia rasa bersalah kalau tidak puasa Ramadan. Dia rasa bersalah kalau tidak buat itu ini baik-baik. Tapi tidak rasa bersalah. Tengok pelepahnya atas jalan, tak alih. Buat bodoh, buat lembu kenyang. Dia dengan lembu sama je. Semua ada erti. Tidak salah. Sebab ini dia imatatul adha. Mu tengok ada sapoh, ada duri, mengganggu jalan, musuh berhenti. Buang. Kenapa? Ini iman. Ini adalah kerja orang beriman. Dia sendiri tidak boleh buat sakit diri dia dan dia tidak boleh lok ada benda sakit orang lain. Kalau kita dok kita kena, dia alih biar padang biar belakang pula kena. Sama-sama kena padang muka. Islam tak buat begitu. Itu dalam hadis ini Nabi nak beritahu, walaupun malu itu benda yang siap-siap dalam diri mudah, tapi kalau mu buat dengan tu cara dia, dialah benda yang iman yang menyebabkan mu boleh pahala, bahkan mu boleh masuk surga. Okey ni. Kita dengarlah hadis Nabi SAW, seorang perempuan bariyah, seorang penzina, porong, beri minum air pada anjing. Akhirnya Allah Ta'ala ampun dia, masuk surga. Benda-benda macam ini. Supaya kita sedar, bahawa kita orang Islam, sebenarnya tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, ada saja cabangan-cabangan iman yang melibatkan kita. Ini kita hidup sekarang ni musim pandemik ini. Kita orang ada pitih lebih sikit, mesti kena tengok kiri kanan. Jangan kita fikir kita saja. Kita kena sedar ada orang kena buang kerja. Ada orang tak cukup duit. Ada orang ini. Apa benda kita? Orang yang Allah Ta'ala beri lebih. Adakah tengok saja? Orang yang diberi lebih ini. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Bila mu ada pitih lebih, bukan ingat orang yang tak cukup pitih. Mula-mula anak beranak mu dulu. Satu kira orang lain. Anak beranak mu tak cukup pitih. Kerana benda ni. Dalam hadis Nabi, bila ketika itu di Madinah, musim apa orang panggil, tanaman tidak jadi ni, musim kemarau. Satu orang sahabat mari, ya Rasulullah, ayyul islami khair. Ketika waktu seperti ini Rasulullah, Islam sendiri nak sayanya buat apa? Hak molek sekali. Nabi kata, it'amut ta'am. Wi makan kau orang, Nabi kata. Wi makan kau orang. Ketika mana mari waktu perang, nak perang. Mari seorang lagi. Soalan yang sama. Rasulullah, ketika ni Islam nak apa? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad. Maknanya, setiap masa ada kerja iman yang sesuai dengannya. Masa ini, hak semayang teruslah dengan semayang. Hak jemaah dengan jemaah, kuliah, kerja di luar. Jangan habis sini je. Iman tidak start di sini dan habis di sini. Dia start di sini dan dia start di mana-mana dan dia habis di hujung lubang kubur. Itu tempat iman berhenti. Para hadirin. Ketika itu dia berubah menjadi iman itu. Menjadi bata, kita lembek, kita kain selimut, kita ekor, kita dalam kubur semua sekali. Seperti mana lawan bagi iman. Apa saja pun namanya. Menjadi apa kala jeking, tikus, ular. Untuk kenyek kita dalam kubur esok. Itu ini. Dan musim-musim macam ini, antara kerja iman, mencontohi hadis tadi, it'amut ta'am. Makan kau orang. Makan ni, pitih lah. Nak buat nasi, boleh. Nak buat pitih, boleh. Kena tengok benda-benda ini. Barulah orang yang
Tidak Islam tengok. Kalau macam ni lah, saya kena Islam kata. Orang Islam dah, tapi tidak komitmen dengan Islam. Orang panggil berasa mari nak dekat dengan orang surau, orang masjid. Ini cara dia. Seminar lebih dah. Oh, saya langgar SOP dah ni. Ini kena berhenti lah SOP dia. Isa kena berhenti lalu. Ini salah apa nama Malik pasal dia dah royak. Jadi kita berhenti sekarang tu. InsyaAllah sambung lagi hadiah akan datang. Allah mudah-mudahan apa yang saya kongsi ni beri manfaat pada saya nombor satu dan para hadirin semua sekali. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.